orang Malaysia di sini ya kelihatan sekali, saya nilai. Halo pemirsa, bertemu lagi bersama saya Borunaga. Apa kabarnya semua pemirsa pada hari ini? Semoga semua pemirsa dalam keadaan baik-baik saja ya. Baiklah pemirsa, di video kali ini saya akan mengajak pemirsa untuk mendengar beberapa pendapat dari orang Malaysia berkenaan musibah ya, tragedi di Johor, yaitu kes langgar ya, budak-budak naik basikal lajak. Jadi ini adalah pertama kali saya dengar soal basikal lajak. Jadi mungkin teman-teman di Indonesia juga kurang tahu ya basikal lajak nih macam mana bentuknya. Ada cuplikan sedikit ya dari video TikTok saya ambil, seperti apa kita saksikan. Jadi ini siang hari ya pemirsa. Kalau kita lihat ini di jalan besar kan, Lebuh Raya kah agaknya, siang hari, dan tak tahulah berapa umur budak-budak nih kan. Jadi ada satu komentar, satu pendapat dari seorang makeup artis ya yang berasal dari Malaysia. Jadi di sini saya akan ajak pemirsa untuk mendengar pendapat beliau ya. Mari kita saksikan. Okay, I terkejut juga sebenarnya bila baca keputusan mahkamah dan this lady here kena hukuman penjara 6 tahun dan didenda sebanyak RM6,000. To me, it was unfair. Agak tak adil sebab kalau you put yourself dalam situation this lady here, balik kerja pukul 3 pagi, sorang-sorang kena drive kawasan highway yang sepatutnya kita expect tak ada kereta, tak ada motor, tak banyak kereta. Tiba-tiba ada basikal lajak yang budak bawah umur bawa, dan banyak pula tu di ketika itu pukul 3 pagi. Sebab kita boleh tengok rakaman dashcam kan. So pada I, bukan dia saja yang perlu dipertanggungjawabkan, tapi pihak ibu bapa budak-budak bawah umur tu pun perlu diambil tindakan. Memang sedih sebab kehilangan anak, tapi kita kena ada rasa tanggungjawab sebagai parents, dan patutnya kita question diri kita, aku mak ayah dia, kenapa dekat luar pukul 3 pagi, apa dia buat waktu tu, kenapa dia tak duduk kat rumah. Okay, itu persoalan pertama I lah. Sebab di bawah umur, so masih lagi di bawah tanggungjawab ibu bapa. So kita kena make sure lah budak tu berada di rumah pukul 3 pagi daripada pukul 10 malam, at least sampai pukul 7 pagi esoknya berada di rumah. So kalau nak fully salahkan this lady here, I rasa macam tak adil. Memang tak adil. Dan 6 tahun hukuman penjara tu agak berat sebab dia muda lagi, dan masa depan dia akan terkesan lah nanti. So memang I kesian. I tak kisah apa bangsa dia. Kalau bangsa I sekalipun sama, I pun memang rasa tak adil juga. So please lah, do something kot. Kalau nak ambil tindakan terhadap dua-dua belah pihak, jangan sebelah sahaja. Dan please, kalau jadi lagi kes-kes macam ni, kena tengok betul-betul dari sudut macam mana keadaan jalan waktu tu, pukul berapa. Kena betul-betul decide ikut logik akal lah. Okay? Jadi pukul 3 pagi pemirsa, subuh, budak-budak di bawah umur naik basikal lajak. Wah, agak seram ya kan? Sebab biasanya kalau budak-budak di bawah umur tu time 3 subuh tu, subuh nih mestilah di rumah. Dan saya nak cerita ya, kalau di Indonesia saya belum pernah dengar kejadian macam ini. Anak-anak di bawah umur berkeliaran ya, main
basikal di tengah jalan macam ni pukul 3 pagi. Ui. Jadi ada lagi satu pendapat dari Puan Mariam Mokhtar. Ini adalah seorang dari rakyat Malaysia yang cukup dikenali ya, dan beliau juga mengeluarkan pendapat tentang kejadian ini. Mari kita saksikan. Salam sejahtera. Nama saya Mariam Mokhtar. Dalam kes 8 mat basikal yang maut di jalan raya di Johor Bahru, saya salahkan ibu bapa remaja budak-budak tu. Kalau mereka disiplin anak mereka betul-betul ya, nahas ini mungkin tidak akan berlaku. Inilah ya kebodohan orang Melayu. Mereka enggan ataupun tak berani nak ajar anak mereka tata tertib dan disiplin. Mereka takut anak mereka tu akan stres dan anak mereka merajuk. Ini pendapat beberapa ibu bapa remaja yang telah meninggal dunia pada 2017. Ini masalah orang Melayu ya, otak tak center. Kalau aksiden berlaku, selalunya mereka akan kata, apa boleh buat, itu tak ada Tuhan. Itulah sikap ibu bapa yang tidak bertanggungjawab. Saya tahu kerana ramai sanak saudara saya perangai bodoh macam ni. Keselamatan anak-anak mereka tak penting. Ini macam tunggu nahas nak berlaku. Jadi, dalam kes Johor itu, mengapa mereka tak katakan semua itu tak ada Tuhan? Jadi, tak payah nak hantar Sam Kelting ke penjara selama 6 tahun. Sepatutnya, ibu bapa mak basikal tu yang patut dipenjarakan. Kalau nak beranak, mestilah jaga dan mendidik anak dengan betul. Kalau tak, lain kali pakai Durex. Nak buat apa masuk Sam Kelting ke dalam jail ya? Yang salah ialah mak basikal dan ibu bapa mereka. Mereka yang tidak bertanggungjawab. Mak basikal tidak mematuhi atau berhati-hati dengan undang-undang jalan raya, iaitu Highway Code. Itu separuh pendapat dari Puan Mariam ya kan. Mungkin pemirsa nak tahulah kejadian itu seperti apa. Jadi ada di sini video yang saya nak tunjukkan kepada pemirsa ya. Ini pada malam hari pemirsa. Kita tengok. Sikit lagi pemirsa. Sikit lagi. Laju kan? Laju. Lepas tu itu tak nampak. Sebab dia orang tak pakai lampu kan. Setahu saya kalau naik basikal di sini ataupun jalan kaki macam jogging macam tu kan, jalan di jalan macam tu, macam buat jogging, kena bagi tanda macam lampu seperti yang saya pernah jelaskan di video saya dulu. Jadi ada lagi sebuah pengalaman dari Puan Mariam nih. Ternyata beliau juga pernah mengalami hal yang seperti ini pemirsa. Seperti apa pengalamannya? Mari kita dengarkan ya pemirsa. Pemandu Sam ya, Sam Kelting Kerani itu telah melanggar 8 remaja yang saya gelar mak basikal. Sam tak speeding. Dia tak ambil dadah. Ya, urine testnya, ujian air kencing dia semua okey. Dia tak guna telefon bimbit semasa memandu kereta. Polis siap confirm yang lampu jalan memang tak terang. Lampu tepi jalan. Sekarang, saya nak tanya anda, gambarkan suasana ini. Ya. Anda baru habis kerja. Masanya sudah lewat ya. Dan anda nak pulang ke rumah selepas habis urusan kerja anda. Sekarang tu awal pagi, jam mungkin 2 atau 3 pagi. Anda nak balik rumah, nak mandi, makan dan tidur.
Anda tidak pandu kereta dengan laju. Anda ikut speed limit. Anda tidak mengantuk. Anda tidak hisap candu, tidak mabuk dan tidak makan dadah. Tiba-tiba bila anda round corner tu, corner jalan tu, corner highway tu, anda dapati yang anda dikelilingi oleh beratus orang atas basikal sedang berlumba secara haram di atas jalan raya tu. Ramai daripada mereka pakai baju gelap atau baju yang agak hitam. Dan susah nak cam mereka di tengah jalan. Lampu jalan tak terang kerana majlis bandaraya malas nak potong kayu pokok yang menghalang cahaya lampu highway. Anda tahu yang seharusnya tiada basikal di atas highway, tetapi budak-budak ni ramai berkerumun di tengah jalan, di tepi jalan, di Central Divide dan di atas jambatan. Spectator juga penuh berkerumun dekat atas jalan raya. Cuba bayangkan ya apa perasaan anda. Seronok, syok, keliru, takut. Semua orang keliling anda macam mereka tak kisah langsung tentang peraturan jalan raya di mana sepatutnya tiada basikal dibenarkan. Saya ada pernah mengalami kumpulan mat rempit di jalan raya dekat KL dan banyak lagi di Ipoh, dekat Tiger Lane dan juga dekat Jalan Tasik. Ini selepas kerja overtime dan lewat pulang. Suasananya amat menakutkan. Seorang polis pun tiada kelihatan. Lampu highway tak terang. Kalau kita slow, mat rempit datang kat kereta, lepas itu mereka akan hentam tangan mereka atas bumbung kereta saya. Mereka ketawa. Mereka lumba. Mereka suruh turunkan tingkap kereta. Mereka bawa motor pram mereka ke depan kereta saya dan lepas itu perlahan-lahan sengaja-sengaja nak supaya saya kena brake kuat supaya nak elak langgar mereka. Mereka mengelilingi kereta saya. Mereka sengaja-sengaja melanggar undang-undang jalan raya. Saya tanya, anda ada tak pengalaman seperti itu? Saya ada. Jadi itu pengalaman dari Puan Meriam ya kan. So di sini Amo itu ya kan dia balik kerja overtime pagi lah pukul 2 lebih macam tu kan, dan budak-budak tu naik basikal ajak. Tapi setelah saya cari tahu tentang kejadian ini pemirsa, ternyata pernah terjadi juga ya beberapa tahun yang lepas, kejadian sama orang yang sama. Amo ini juga kan. Nah, saya tak mau masuk campur pasal ini ya kan. Saya tahu polis pasti sudah buat kerja yang terbaik dan juga hakim pasti sudah memutuskan hal yang terbaik. Yang saya sangat salut adalah orang Malaysia di sini ya, kelihatan sekali saya nilai memang tak resist. Kita tahu Amo itu bangsa Cina, ya kan? Yang artis, make up artis tadi adalah bangsa Melayu. Jadi walaupun saya tak tahulah siapa salah, ini saya tak nak masuk campur. Tapi yang saya nilai di sini orang Malaysia sangatlah tidak resist, ya kan? Siapa yang salah mereka akan persalahkan, dan siapa yang benar mereka akan tolong. Jadi memang untuk pelajaran saya juga sebagai orang tua, sebagai emak, saya akan menjaga anak saya, mendidik anak saya, dan pastinya mengutamakan keselamatan anak saya agar tidak terjadi hal yang seperti ini. Ya, ini bisa menjadi pelajaran untuk kita semua ya kan pemirsa. Saya juga kasihanlah lihat parents yang kehilangan anak kan. Tapi nak buat macam mana? Kalau kita lihat tadi pun kereta Amo itu sampai terbalik. Kita boleh nilailah dia pasti sungguh-sungguh berupaya untuk mengelak budak-budak tu
Tapi nak dibuat macam mana kalau memang jalan takdir dah macam tu. Yang disayangkan ini adalah kali kedua Amo ini orang yang sama, ya kan? Okey lah, jadi saya tak maksud nak campur ya, saya nak menilai. Saya nilai orang Malaysia di sini sangatlah tidak resis. Mereka tak mengira kau apa bangsa apa. Kalau salah memang salah, kalau benar akan disokong dengan sepenuhnya. Macam tu, tak kira lah bangsa apa, mereka akan betul-betul menolong, begitu pemirsa. Jadi kita berikanlah kejadian ini kepada pihak yang berwajib. Mereka pasti lebih tahulah apa yang terbaik kan, macam tu. Saya sekali lagi saya tak masuk campur dengan hal ini, cuma saya nak bagi tahu kepada kawan-kawan ya di Indonesia sana, ya, jadikan juga ini pelajaran ya, agar anak-anak kita tidak berkeliaran di waktu subuh 3 pagi pemirsa. Itu adalah time-nya orang tidur. Oke, jadi begitu saja di video kali ini. Apa menurut pemirsa ya, apa pula pendapat pemirsa tentang kejadian ini, dan apa penilaian pemirsa tentang pendapat dari seorang makeup artis dan juga dari Puan Maria Mokhtar ini. Silakan berkomentar di kolom komentar. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Saya Borunaga. Terima kasih. Bye-bye.